Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Uh, Wassalam. kita hari ini perkongsian kita hari ini saya kendalikan dua tugas sebagai moderator dan juga pembentang lah. Okey. Okey, Dr. Isan dah masuk. Jadi dijemputlah Dr. Isan cakap dulu. Minta maaf pun saya lambat sikit tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang dapat sertai sesi perkongsian CDL PGP pada petang ini. Kita berdua dapat bersama dengan Puan Hamidah, Pengetua SMK St. Patrick di Kulim Kedah yang telah pun bersama dengan CDL PGP ini sejak tahun lepas lagi. Beliau telah membuat Seri pertama. Dan insyaAllah kali ini akan berkongsi lagi tajuk yang sangat menarik yang pastinya dapat memberi manfaat kepada kita semua. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya serahkan kepada Puan Hamidah untuk sesi perkongsian. Silakan. Okey, Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagi memberkati program kita pada petang ini ya, mari kita sama-sama membaca umum kitab, dan bagi yang bukan Islam minta bertafakurlah. Baik, yang berbahagia Datuk Dr. Amin Selin, mantan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia merangkap pengasas program CDL, #Cikgu Bantu Cikgu. Okay, yang dihormati Dr. Ihsan bin Ismail, penyelaras CDL PGB merangkap pensyarah IAB Estate. Okay, terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan pengetua cemerlang, rakan-rakan mungkin PK, guru kanan, rakan guru, semualah yang turut serta dalam CDL pada hari ini. Okay, hari ini kita berkongsi, sebenarnya slot saya ni yang ketiga. Walaupun CDL kali yang ke-25, tapi perkongsian saya sebagai pengetua SMK St. Patrick ni yang kali yang ketiga lah. Okay, jadi tajuk hari ni kita dah sama-sama tengok. Nampak tajuk pada saya lah. Pada saya tajuk tu biasa. Tapi sebenarnya disebabkan program ini telah menampakkan impak yang baguslah, impak yang bagus yang kira boleh dijadikan contoh kepada rakan-rakan guru di sekolah yang lain, untuk kita sama-sama lah buat intervensi di peringkat sekolah ya. Okey, sekarang kita tajuk dia, okey, kita tengok tajuk celik Quran. Okey, nampak macam biasa tapi kita tengok nanti. Okey, kenapa SMK St. Patrick memilih tajuk ni dan adakan intervensi. Okey, secara kesimpulan lah dulu ya. Okey, intervensi Mahir Jawi ni, Mahir Jawi celik Quran dan demi kukuh tiang agama. Okey, kelas celik Quran merupakan salah satu daripada strategi dan usaha untuk menyelesaikan isu tidak mengenal tulisan Jawi. Yang pertamanya, tak mengenal tulisan Jawi, kemudian tak tahu membaca Quran, itu bila tak kenal Jawi, tak tahu baca Quran, kemudian dan tidak solat. Tiga sekaligus. Tapi punca dia, kita buat intervensi ni bermula dari celik Quran. Okey. Kemudian kita buat intervensi ni untuk kita fokus kepada pelajar tingkatan 1. Okey. Kemudian dengan harapan bila berlangsung selama setahun, maksud saya sesi 2023 itu kita ada nampak impak. Okey, jadi sebenarnya impaknya memang positif lah. Okey, kita tengok kenapa saya pilih tajuk ni juga. Okey, ini dah ada, ini yang tadilah. Okey. Saya sini sebenarnya saya highlightkan lah usaha yang telah dijalankan oleh PK1 kami, okey, Ustaz Abdul Rahim. Terlebih dahulu saya cerita dulu ya berkaitan dengan Ustaz Abdul Rahim ni. Ini sebenarnya pembentangan ini pada masa yang sama jugalah, pembentangan ini sebagai satu hadiah
kepada Ustaz sebab Ustaz akan bersara pada 7 Julai nanti. Ya, 7 Julai sebab bersara wajib lah umur 60 tahun. Jadi kita tengok dulu latar belakang PK1 kami. Okey, PK1 kami dilahirkan 7 Julai 1964. Okey, kampung dilahirkan di Kampung Padang Nyur, Padang Terap, Kedah. Kemudian melanjutkan pelajaran ke Kolej Islam Kelang, kemudian dari Kolej Islam Kelang ke Universiti Al-Azhar. Dan bila balik, Ustaz telah pun ikuti perguruan lah ya, okey. Diploma pendidikan ni di Maktab Perguruan Islam Bangi. Kemudian selepas tu Ustaz posting lah ke SMK Sedang sebagai guru agama. Okey, jadi di Sedang tu lama lah. Lama. Sampailah tahun 2005 bila sekolah SMK Taman Jelutong dibuka, jadi Ustaz dipindahkanlah, ditukarkan ke sekolah Taman Jelutong. Okey, kemudian di Taman Jelutong Ustaz sebagai PK guru kanan. Okey, kemudian tahun 2011 Ustaz dinaikkan pangkat sebagai PK petang di SMK Sekretariat. Okey, masa tu SMK Sekretariat dia ada 2 sesi dan pelajar Islam tak ramai pada masa tu, ya. Pelajar Islam tak sampai 40 orang pun. Jadi tanggungjawab Ustaz sebagai PK petang pada masa yang sama Ustaz lah juga Ustaz. Apa yang Ustaz cerita itu Ustaz lah ajar cerita 1, 2, 3 kan, macam tu kan. Okey, kemudian ada seorang lagi lah Ustazah. Okey, kemudian tahun 2018 Ustaz dilantik sebagai PK Kuku sebab masa tu sesi petang dah ditutup. Okey, kemudian 2020 semasa PKP Ustaz dilantik sebagai PK Ham. Dan tahun 2022 pada masa tu 2022 saya barulah jadi pengetua di sini dan cadangan saya lah melantik Ustaz sebagai PK1 sebab PK1 pada masa tu bersara kan. Jadi itu seberingkas berkaitan dengan Ustaz PK1 kami. Di sebelah tu ada gambar lah. Jadi saya kalau kita tengok Ustaz hanya 3 sekolah, tetapi pengalaman beliau dalam bidang pendidikan ni yang aspek agama ni memang tempat menjadi rujukan lah. Okey. Baik, jadi apabila Ustaz bila saya main masa tahun 2022 tu Ustaz dah ada dah program yang macam ni, Celik Quran ni, tetapi pada masa tu tak berstruktur, jadi Ustaz sendiri macam tu saja kan. Jadi bila saya sampai sini tahun saya kata 2020 kita buat secara berstruktur, teratur, semua ada ikut apa panggil tu canvas 8 langkah. Kan. Jadi Ustaz on saja program tu semua. Jadi saya sebagai pengetua saya pandulah. Okey, macam mana perjalanannya kan, step-stepnya tu. Okey, lepas tu bila dah habis dah sesi 2023, inilah hasilnya yang apa yang saya akan kongsi hari ini. Okey. Jadi Celik Quran ni pendahuluannya kita akan tengok satu-satu kandungannya kan. Okey. Pendahuluan, rasional, objektif, kumpulan sasaran, pelaksanaan, impak. Okey, semua ni apa yang kita buat ni memang macam kita ikut step-step canvas 8 langkah. Ya. Okey, baik, ini kita tengok sepintas lalu pendahuluan macam mana. Sebab saya rasa benda ni memang setiap sekolah sebenarnya sepatutnya buatlah ya, sebab kita ini semualah. Okey. Okey, kita tengok ya. Kelas Celik Quran merupakan salah satu daripada strategi dan usaha untuk menyelesaikan isu tidak mengenal tulisan Jawi yang tadi dah saya ada sebutkan. Tidak tahu membaca Quran dan tidak solat dalam kalangan murid tingkatan 1. Sesi 2023. Maksudnya yang lepas ni lah, yang tahun sesi akan datang dia akan naik tingkatan 2 tu. Okey, program ini dilaksanakan selepas murid menjalani ujian amali solat dan hafazan ayat lazim semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Okey, pada masa tu kita buka sekolah masa bulan laporan lah kata macam ni budak kan. Okey, lepas tu barulah kita sama-sama bincang rancang macam mana nak buat. Okey. Kemudian
salah satunya lah, ini pendahuluan dulu penggunaan ustaz bagi tahu akan guna modul Iqra lah yang 1 hingga 6, okey, yang ada di pasaran. Diharapkan dapat memberi impak yang positif ke atas peningkatan prestasi murid dalam penguasaan Al-Quran. Pelaksanaan ini adalah hasil daripada pemurnian dan penelitian kaedah pelaksanaan yang dibincangkan oleh pengurusan dan panitia pendidikan Islam. Panitia pendidikan Islam, ustaz dan seorang lagi ustazah. Ustazah Nuraini adalah GK kemanusiaan. Jadi dua-dua orang pentadbir kan. Okey. Baik, dengan harapan seramai 7 orang murid memang yang selepas kita test tu 7 orang murid yang memang tidak mahir lah membaca Quran. Jadi dengan harapan bila sebelum dia naik tingkatan 2 dia orang boleh kalau tak dapat boleh baca Quran pun sekurang-kurangnya dia dah sampailah tahap boleh membaca. Kan? Okey. Baik, sekarang kita tengok yang seterusnya. Okey, apa matlamatnya? Program ini adalah untuk menyelesaikan isu solat lah. Sebab solat tiang agama. Jadi Quran pun tak boleh baca. Kita ada pelajar yang dia alif dikenai. Tapi bata kan alif bata so lagi dia tukar-tukar. Jim ha ho kan dia tukar. Dia jadi macam zaman cerita dalam cerita Piramli, jin tak ada mata, jin buta semua ada kan. Dia tak boleh kenal pasti huruf-huruf tu. Okey. Jadi dari situ bila kalau dia boleh baca Quran tu maksudnya dia boleh akan solat lah. Kan? Dan sebab solat ni tiang agama. Okey, kemudian objektif menyediakan murid. Sekejap ya. Okey, menyediakan murid tingkatan 1 supaya lebih komited dan berkeupayaan dalam memikul amanah sebagai umat Islam. Jadi dia orang ni dah 7 orang ni dah kan dia bermasalah nanti. Yang lain tu boleh baca, dia tak ada masalah. Yang ni pasal alif bata pun tak kenal kan. Jadi macam mana dia nak ni? Okey. Mempertingkatkan nilai jati diri murid tingkatan 1 dalam menghadapi cabaran meneruskan pembelajaran Al-Quran sepanjang hayat. Okey, memastikan murid tingkatan 1 mahir membaca Quran dan taat perintah Allah iaitu solat tiang agama lah. Okey. Kemudian dari situ juga Ustaz menyarankan lah ya. Ustaz menyarankan faktor murid tidak dapat membaca Al-Quran sebab selepas saringan tu okey, kelemahan yang dapat dikesan dari segi ujian saringan murid. Okey, tidak kenal huruf hijaiyah, kemudian bertukar huruf yang hampir sama seperti huruf ba, ta, sa macam saya cerita tadi kan, dan huruf-huruf lain lah. Okey, kemudian gagal menyebut semula huruf jika diminta ulang semula selepas melepasi 5 atau 6 huruf. Jadi kan dia macam macam baru tengok lah. Sedangkan dah umur 13 macam baru tengok je. Okey, ni huruf apa, ni huruf apa kan macam tu. Okey. Kemudian bila ajar pun dah lupa. Kan? Jadi macam-macam faktor. Okey, kemudian antara faktor yang dikenal pasti turut menyumbang tidak boleh membaca Quran. Okey. Tiada kelas fizikal, kita pun semua tahu seluruh dunia kan. Jadi bila masa PKP 2020 dia orang ni kan dah jam 4. Okey, 2020, 2021, 2022. 2020 dah jam 6. Jadi 3 tahun entah ke mana dia orang ni kan. Okey, jadi lebih-lebih lagi tahun 2020 masa dia orang dah jam 4 tu kalau dia orang pergi mengaji Quran ke kan kalau mengaji Quran di rumah okey je kan, nak keluar ke mana pun tak boleh dengan latar belakang keluarga kan. Jadi tak ada peluang tak ikut tidak mengikuti kelas Al-Quran di kawasan tempat kediaman. Jadi parent pun tak ni kan. Sekolah dah lah memang dasar dah. Tak belajar Al-Quran ni. Kan? Sebab yang online tu. Okey, kemudian ibu bapa atau ahli keluarga tidak mampu membantu mengajar. Jadi ibu bapa pun tak pandai, tak ni kan. Inilah tak mampu. Kan? Kemudian masalah lain macam ibu bapa ada yang bercerai, ada yang duduk dengan tok. Jadi macam-macam lah. Okey. Jadi sepanjang PKP 3 tahun. Walaupun 2022 tu dah ni kan, tapi benda tu berlarutan. Bila masuk tingkatan 1 2023 inilah yang kita hadap. Okey. Murid yang menghadapi masalah keluarga akibat perceraian, cerita tadi, kemiskinan dan lain-lain lah. Okey. Kemudian murid memiliki masalah pembelajaran sebab dalam kalangan 7 orang ni ada juga murid yang dia
tak erti ABC. Tak erti ABC ya. Okey. Sebab punca dia yang tadilah. Semua berkait rapat lah yang ni. Semua nombor 1 sampai nombor 4 tadi. Kemudian masuk pula faktor bila sekolah dah buka, dia orang ni suka ponteng kan. Ya, ponteng dan ponteng tegar. Malah dalam kalangan 7 orang pelajar ni pun bila ada di Sepetrik ni dah kita on program ini pun masih ada yang ponteng dan ponteng tegar. Saya cerita nah. Okey, kita tengok apa jadi dengan budak-budak ni. Okey, kemudian antara intervensi yang ni ustaz laksanakan ustaz dengan ustazah lah, tapi kita pun faham kan ustazah, bila ustazah tu dia ada masa cuti, jadi ustaz dia tak ada masa cuti. Okey, jadi banyak ustaz lah okey, boleh saya katakan 70% lah ustaz lah yang buat ni Okey, motivasi diri, talaqi musafahah, latihan, latih tubi ganjaran. Ini bahasa Arab. Maksudnya dia bersemuka lah. Baca bersemuka. Ya. Okey. Saya dulu sekolah Mat Mahmud. Lupa dah bahasa Arab. Tapi okeylah. Kan. Okey, baik, sekarang kita tengok hasil daripada tadi kan. Ustaz telah pun buat saringan, ujian saringan ke atas 26 orang pelajar, 26 orang pelajar. Okey. 26 orang pelajar ni maksudnya lelaki dan perempuan tingkatan 1 yang beragama Islam. Okey, kemudian jadi 7 daripadanya lah. Okey, 7 daripada 26 orang tu menghadapi masalah ni. Okey, 7 tu maksudnya 29.9% lah. Okey. Kemudian kita tengok 26 orang tadi tu yang telah buat ujian saringan, 2 orang saja yang baik. 2 orang saja. Okey, kemudian yang sederhana 4 orang, yang lemah. Okey, yang lemah ni maksudnya dia boleh baca, dia kenal huruf, cuma dia lambat sikit. Kan. Ada yang dah masuk Iqra 3, Iqra 4. Maksudnya dia boleh baca, huruf dia kenal dah, tak ada masalah. Kan, cuma dia tak ada pengukuhan, jadi dia ustaz teruskan juga, tapi dia cepatlah, dia cepat boleh. Tapi yang sangat lemah ni, yang ada masalah tadilah, kita fokus program ni lebih pada yang ni. Lemah ni kalau dia orang macam pagi-pagi dia orang datang jumpa ustaz, dan ustaz ajar-ajarlah. Okey, kemudian yang sangat lemah. Jadi 7 orang yang sangat lemah inilah yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan hari ini. Okey, dengan harapan dapat kita tengoklah sama-sama apa kesan positifnya. Okey, ini saya tunjukkan sini, ni masa gambar-gambar dalam ni, ini masa proses untuk nilah. Salah satu cara nak saringan macam yang ni ada kita campur semua pelajar tingkatan 1, tapi yang pelajar Islam kita bagilah tulis Jawi kan. Yang hak bukan Islam kita minta tulis ABC macam tu kan. Jadi supaya tak nampak sangatlah kita buat program tu berasingan. Tapi untuk tingkatan 1 okey. Sebenarnya ada dua program. Tapi yang kita nampak berjaya yang celik Quran. Yang celik ilmu iaitu untuk yang ABC tu tak nampak. Tak nampak dia punya kejayaannya. Okey. Jadi yang ni nampak lah. Okay. Mungkin, bukan mungkin lah, bagi saya sebab dia lebih berfokus. Dan ustaz dan ustazah memang on setiap hari. Macam tu. Okay. Yang ni yang di surau, pelajar lelaki saja yang ni. Kan. Yang ni untuk test bacaan dalam waktu semayang. Okay. Apa yang kita guna ni, Iqra ni lah. Dalam buku Iqra ni dia ada 6 sekali. Ni ustaz beli, tak ingat berapa harga. Okey, ustaz beli, ustaz order je lah. Ni kan senang beli kat Shopee kan. Okey, bila kami laksanakan? Okey. Jadi ustaz mula kalau pelajar tu mat awal, dia pukul 7 dah ada ustaz pun dah ada, ustaz on sajalah. Okey, tapi biasa-biasa yang Cina dah 7.10 hingga 7.40. Sebab kita masuk kelas 7.45. Okey, 7.40 tu pelajar akan bergerak ke dewan, kemudian 7.45 pelajar akan gerak ke ni lah. Okey, baik. Kita mula bila? Masa ujian saringan tadi saya cerita bulan Jun kan?
bulan Jun. Okey, bulan Julai tu memang kita dah mulalah. Okey, setiap hari ni, setiap hari. Ustaz tak ada cuti, memang setiap hari lah. Okey. Ustaz bukan saja tak ada cuti, memang Ustaz tak ambil cuti. Kan? Okey. Tak ada susah lah nak ambil cuti. Kan? MC pun Ustaz main sekolah. Okey, jadi Ustaz mula 1 Julai, masa bulan Julai. Bulan Julai tu bila ni ada seorang Iqra yang semua tu yang masa bulan Julai tu Iqra 1. Bermula dengan Iqra 1 iaitu 7 orang. Okey, tapi selepas sebulan, okey, dia progres dia tak samalah pencapaian setiap orang pelajar tu tak sama. Okey, ada seorang dia masih duduk Iqra 1. Ada 4 orang dah masuk Iqra 2. Ada 2 orang dah masuk Iqra 3. Okey, masuk bulan 9, 5 orang Iqra 2. Okey, kemudian bulan 9 ni juga 2 orang masuk Iqra 4. Okey, ada seorang dia dah masuk Iqra 2. Dia berhenti. Okey, yang ni berhenti, saya cakap dengan Ustaz tak apa ni sangat, sebab apa? Saya ada hubungilah waris kan. Saya ada hubungi waris kenapa berhenti. Jadi waris bagi tahu dia ajar sendiri. Kan. Jadi bila waris ajar sendiri, kita pun tak perlulah nak lagi kan. Sebab kita dah tahu dah hari-hari dia balik ke rumah kan. Jadi waris ajar sendiri, okey, tak ada masalah. Okey. Jadi tinggallah baki 6 orang. Okey, tinggal 6 orang. Saya tulis berhenti sini tapi tadi merah kan, ini merah. Maksudnya berhenti tadi inilah yang berhenti yang ayahnya ajar tu. Okey. Baik, kemudian bulan Oktober. Iqra 2, yang masih Iqra 2 orang. Kemudian yang masuk Iqra 3 dah 3 orang. Okey. Kemudian yang ni 2 orang masuk Iqra 6. Iqra 5 ada yang masuk 6. Maksudnya yang ni laju lah ni. Ni laju. Okey. Okey, kemudian masuk November. Kemudian 3 orang Iqra 3, seorang Iqra 4, 2 orang dah masuk Quran. Seorang berhenti yang tadilah ayahnya ajar tu. Okey, kemudian Disember. Okey, Disember 3 orang Iqra 3, seorang Iqra 4 dan 2 orang Quran masuk juzuk 20. Okey. Kemudian Januari, bulan lepas lah. Bulan lepas, kira sebelum cuti lah. Tapi masuk bulan 1 tu, dia ada on-off sikit lah pelajar-pelajar ni. Kan? Apatah lagi bila masuk dekat-dekat nak cuti, lagi ramai lah yang tak datang. Tapi ada kita rekod lah pencapaiannya. Jadi Ustaz lapor kata inilah bulan Januari ada seorang dia masuk Iqra 3, ya, seorang Iqra 4, seorang Iqra 5 dan 2 orang dah sampai juz 30. Okey, yang ada seorang yang dia masuk Iqra 3. Tapi dia bukan tak boleh, tapi masalah yang masa cerita tadi, ibu bapa tak duduk dengan ibu bapa kan. Jadi tak ada pemantauan. Dia pun memang selalu tak datang sekolah. Dia memang ponting tegar. Kemudian akhirnya dia dibuang sekolah. Kemudian waris senyap saja. Waris main ambil. Lepas tu dia tak ada pun nak usaha untuk rayu masuk sekolah semula kan. Jadi masa dia dibuang tu, kalau kita tengok ni kan, dia dah juzuk 3. Tapi sedangkan dia main sekolah pun kan, sekali-sekala dia seminggu 2 kali je, maksudnya dia boleh lah tu. Kan? Dia boleh sampai ni seorang Iqra 3 tu kan, dia seorang je lah. Okey. Tapi kalau kita tengok memang bagi saya memang berjaya. Kan, berjaya kan. Okey. Baik, kemudian kita tengok, okey, ini macam penambahan je lah kan. Ini gambar-gambar yang abang-abang. Abang-abang, dia orang memang duduk kat pentas lah. Kalau macam baca Yasin semua kan. Ini semua abang-abang lah, 3-5 ni. Ini semua 3-5. Jadi adik-adik duduk kat bawah sebagai ni lah kan. Belajar dari abang-abang kan. Kemudian
Okay, kita tengok, saya masukkan sikit kat sini pepatah kan. Pendidikan itu mulanya terasa pahit. Memang mula-mula nak kita nak mula program tu memang rasa pahit. Macam budak-budak tu pun. Kan dia rasa susah lah nak kena main sekolah. Awal-awal hari-hari nak mengadap ustaz. Tapi akhirnya itulah namun buahnya akan terasa begitu manis. Macam itulah yang kita harapkan. Jadi kita nampak kan keberhasilan usaha ustaz dengan ustazah ni kan. Okey. Bagi saya sebab itulah saya nak share kita sama-samalah laksanakanlah program yang macam ni. Ini antara kita ni saya share gambar-gambar je lah. Yang saya guna ni kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya kan. Okay, ni program antara April hingga Jun. Yang ni sebelum Julai tu lah sebab kita mula ni Julai kan. Jadi 2 bulan. Bulan 4 dengan bulan 5 tu bulan puasa kita buat program macam ni lah ni tengok gambar kan. Okey, jadi solat dari situ jadi sebab masa bulan 5 kan kita puasa kan. Jadi program-program macam ni lah banyaklah yang menjadi contoh teladan lah kepada adik-adik tingkatan 1 ni. Okay, sebelum ni kita tak buat solat zuhur tak berjadual. Tapi sesi 2023 memang setiap hari pelajar Islam mesti solat zuhur. Kalau ada pelajar talimu ada kelas tambahan pun solat zuhur dulu. Hari kukuh setiap hari. Memang setiap hari dan semua pelajar Islam mesti solat zuhur di sekolah. Kemudian kita masuk dalam buku pengurusan lah. Pukul 1 kelas habis semua tingkatan habis pukul 1.45 kemudian solat sampai pukul 2. Kalau macam tingkatan 5 ada kelas tambahan, kita kelas tambahan mula selepas raya tu dah mula lah. Okey, jadi kelas tambahan 2.30. Jadi kalau hari kukuh jadual hari Rabu habis pukul 1 suku, kemudian solat, makan, kemudian tu kukuh. Jadi pelajar bukan Islam dia macam hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, hari Khamis dia orang akan balik lah 1.45 dia orang boleh balik. Jadi pelajar Islam mesti stay kat surau dululah. Walaupun pelajar perempuan kalau dia orang tak boleh solat pun dia tak boleh balik juga. Dia tunggu habis waktu solat baru boleh balik sentak. Jadi keadaan sekolah memang semuanya terkawal lah, kan disiplin ke apa. Jadi pelajar bukan Islam dah balik. Kemudian satu grup pula pelajar Islam. Jadi kita boleh dia orang memang tak boleh nak ponting-ponting pun lah. Sebab dia orang dah tahu dah, okey ni pelajar Islam kena solat dulu. Macam tu kan. Itulah. Okey, saya cerita sedikit je, bukannya banyak pun, cuma nak cerita macam mana program tu kita buat mengikut Canvas 8 langkah tu. Okey, kemudian di atas ni bahasa Arab, ni bahasa Arab, ta'aliman ghairan wa'mal bihil kabira. Okey, belajarlah di waktu kecil dan amalkanlah di waktu besar. Yalah kan, jadi macam tadilah. Kita pulihkan dari tingkatan 1 tu. Okey, bila dah naik tingkatan 2 nanti boleh baca, kita tak nanti nak terima pula tingkatan 1 kita buat pula macam tu. Lepas ni Ustaz bersara bulan 7, jadi sempat lagi lah Ustaz nak buat saringan ke apa. Kemudian akan diteruskan oleh Ustazah nanti dan insyaAllah lah dia orang akan hantar lah kan seorang lagi Ustaz okay, kat sini. Okay. Baik, ini program lain lah. Okay, yang ni yang mentor-menti kan. Ini berfungsi juga. Walaupun mentor-menti ni dia campur kan. Tapi pada masa yang sama kita buat dua-dua sekali lah. Untuk macam celik apa panggil tu? Celik ilmu tadi. Celik ilmu yang ABC tu. Okay, yang ni yang pelajar Islam sajalah. Pelajar Islam aktiviti yang macam ni selalunya hari Khamis lah kita buat selepas baca Yasin tu. Okay, ini saya tunjukkan lah. Saya share lah sikit ni kan. Saya mesej waris, saya nak tahu juga apa jadi dengan anak dia di rumah kan. Jadi ni saya mesej penting ni bagi saya penting lah. Kalau saya call tu saya boleh cerita je. Okay, ni dia kata dah masuk juzuk 6 atau 7 kan. Okay, kemudian sebelum saya petang ni saya ada call, dia kata dah masuk juzuk 10. Tapi alhamdulillah lah. Okay, tapi walaupun macam tu saya tetap ambil ni jugalah kan. Kata apa tanggungjawab tu. Saya nak tahu
setakat mana. Okey, ni antara aktiviti lah. Dia ada buat khot. Ni waktu koko kan. Waktu koko aktiviti Persatuan Agama Islam. Pertandingan menulis khot. Ya. Okey. Baik, dan ni manjada wajada, ini perkataan Arab lah. Saya guna manjada wajada ni dari masa saya di sekolah dululah, sekolah Mata Mahmud ni. Dia Al-Ustaz, ustaz dan ustazah selalu gunalah yang ni. Okay. Barang siapa bersungguh-sungguh dapatlah ia. Memang orang yang bersungguh-sungguh akan berjaya. Kan macam belajar kita sendiri kalau kita sungguh-sungguh kan. Okey, kemudian ini gambar-gambar semua yang ni bulan Julai, Oktober. Ni hari Khamis lah, antara aktiviti hari Khamis. Okey, ini gambar saya tutuplah muka pelajar-pelajar ni yang tak syok pula gambar ni, tak apa, saya tutuplah muka pelajar ni, pelajar yang 7 orang tadi. Okey, ini ada yang ada hari 4 orang, ada hari seorang. Kan ini ada tarikh-tarikh dia kan. Okey, jadi contoh gambar lagi ni hari lain pula kan. Ni hari lain, ada hari ustazah. Okey, ni saya tak nak ambil gambar banyak-banyak lah kan. Benda rutin hari-hari kan. Jadi saya ambil antaranya lah. Okey, ni kadang-kadang ustaz buat dalam bilik mesyuarat. Tengoklah sebab ustaz pun ada kerja-kerja lain nak buat relief apa kan. Okey, jadi macam ni lah. Tapi biasanya tempat macam ni lah, ustaz dan ustazah ni. Okey. Jadi gambar sepanjang bulan Julai, Ogos, September sampailah bulan ni. Macam ni lah keadaan setiap hari. Setiap hari. Okey, saya ingat sepanjang tahun 2023, ustaz ambil MC sehari saja kalau tak silap saya lah. Itu je. Okey, ini saya tak letaklah nama murid kan, 7 orang murid saya tak letak. Ini progresnya saya ulang yang tadi je lah kan. Okey. Kita punya sekolah SMK Secretariat ni, saya main dulu, saya je bagi hashtag smart ceria santai. Jadi smart dulu. Smart. Smart apa dia? Sentiasa mengamalkan budaya kerja sepasukan. Okey, walaupun kancah kami ada 2 orang saja guru agama dengan ustazah, tapi tetap pasukan di bawah panitia menikah Islam. Macam tu kan. Okey, meminimalkan waktu tetapi maksimal ganjaran. Okey, walaupun masa setengah jam diajar, tapi tengok apa manfaat yang kita dapat. Kemudian kos tak payah keluar. Kita tak perlu nak bayar kat siapa-siapa. Kan? Jadi masa tak terbuang macam tu. Jadi dia amalan baik menjadi ikutan. Okey, jadi macam itulah. Macam apa yang saya harapkan di sekolah ni, kalau saya pindah pun dia ada panduan dah. Ada panduan. Nanti masuk ustaz yang baru menggantikan ustaz PK1 kan. Jadi dia dah ada dah. Dia dah tahu dah budaya apa kat sini. Kan, roh dan jiwa yang damai. Jadi kalau macam ni semua sejuk je. Asal disiplin pun tak ada apa kan. Jadi masuk seronok je. Kalau saya lah. Kalau saya lah, saya tak mau pindah. Kan, tapi kadang-kadang kita macam mana nak cakap. Okay, kadang-kadang keperluan semasa redha sajalah. Okay, menangis pun tak apa. Kita kadang-kadang kita terpaksa terimalah kalau kena pindah kan. Okay, kemudian takwa dan istiqamah. Kan, takwa memang kena ada yang ni. Memang kena ada. Ya, saya sebab tu bila saya jadi pengetua, saya titikkan yang ni dululah. Yang ni dulu. Lepas tu ceria. Lepas tu santai. Saya tak nak ceritalah ceria dan santai tu sebab kita lebih fokus pada yang celik Quran ni. Macam mana kita boleh bagi budak-budak tu berjaya. Kan? Dan kita boleh sama-sama kita nampak, oh macam ni. Kalau kita usaha macam ni, dapat macam ni. Kalau kita biar macam ni, kalau kita panggil orang luar, kita nak kena bayar. Kan, nampak macam tu. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Abdul Rahim bin Sudin. Ini hadiahlah untuk Ustaz. Okey, sepenuh walaupun lambat gini nak bersara, tapi saya dah tak sabar-sabar dah nak cerita ni kan. Okey, kemudian juga pada Ustazah Nuraini binti Abdul Qadir sebagai guru kanan kemanusiaan. Banyak sangat yang kata apa menampakkan kejayaan dan kesungguhan lah.
Okey, ini sebagai penutup. Yang atas tu bahasa Arab, saya tak nak baca lah. Okey. Kemudian pendidikan bukan belajar mengenai apa ni, Lindu ni. Mengenai apa saya lupa dah. Okey, pendidikan bukan belajar mengenai data-data, akan tetapi melatih akal untuk berfikir. Ini dah terjemahan bahasa Arab lah. Atas ni bahasa Arab kan. Okey, bukan data-data bukan maklum apa ya. Okey, tapi melatih akal untuk berfikir. Lagi kita banyak belajar, lagi banyak mengkaji, kita akan lebih lagi meningkat daya kreatif kita untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang ada di sekolah. Okey, sebagai penutup, okey, konklusi kami pihak sekolah lah amat berharap semoga usaha ini dapat diteruskan pada sesi 2024 dengan jayanya. Okey, dan mencapai objektif yang diharapkan dalam melahirkan murid Islam yang taat pada ajaran Islam yang akhirnya cemerlang dari semua sudut, sama ada dari segi akademik, akhlak dan sasiah, di samping memberi semangat kepada guru untuk lebih bekerja secara produktif. Kan, jadi datang sekolah awal kan, jadi apa yang kita boleh buat sebelum masuk kelas kan. Okey, kemudian semoga apa jua sumbangan dan bantuan yang diberikan mendapat kebaikan dan manfaat kepada murid, guru-guru, SMK, sekretariat dan seterusnya, semua penonton harap sudilah ya. Okey, terima kasih kerana sudi mendengar. Okey, kalau ada salah silap saya minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah saya akan kongsi lagi di lain waktu, tetapi bukan lagi kisah-kisah di sekretariat. InsyaAllah. Okey, terima kasih semua. Sekejap ya, saya tengok chat. Tanya link kehadiran ya. Nanti admin akan hantar link kehadiran. Terima kasih Ustazah. Saya bukan Ustazah, saya cikgu. Sebab saya dulu sekolah Mata Mahmud, tapi masa dekat universiti saya tak ambil pengajar Islam. Saya ambil sejarah. Saya cikgu sejarah. Kan sekolah Mata Mahmud dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 lah. Tapi tingkatan kan jadi basic agama lah, basic agama. Okey. InsyaAllah lah kalau macam doa-doa ke apa kan. Cuma bahasa Arab ni bila dah lama tak guna, lupa lah. Kan, lupa. Okey, kalau macam saya macam ajar mengaji Quran, anak saya pun saya ajar sendirilah. Kan anak saya ajar sendiri. Okey. Ada tak nak tanya apa-apa? Nak tanya apa-apa? Ni gambar saya bentang dekat Thailand itu. Dekat antarabangsa lah. Sajalah tunjuk. Kan? Bila lagi nak tunjuk? Ya, saya stop sharing. Saya ceritalah sebab tak ada siapa yang tanya. Banyak ni je. Okay, sebenarnya saya dapat memo dah. Saya dapat memo pindah mula esok. Jadi sebab tu saya pembentangan seterusnya mungkin bukan di sekretariat lagi lah. Bukan cerita sekretariat lagi. Okay, nanti pembentangan seterusnya boleh tahulah sekolah mana saya. Okay, itu saja. Cepat habis. Sebab apa? Sikit je ceritanya. Ceritanya sikit saja. Tapi nak share tu kan. Seronok bila nampak apa? Kejayaan tu lah, nampak hasilnya. Kan? Harap rakan-rakan penonton ni dapatlah ilmu, dapat idea. Kalau macam di sekolah ada tak sekolah apa untuk apa panggil tu? Penguasaan, nak selesai masalah 4M. Menulis, membaca, mengira, kan? Dia kena buat action tu lah. Buat action tu kemudian kena setiap hari. Contoh macam ambil 2 orang pelajar, kan? Seorang cikgu ambil 2 orang pelajar. Kalau kata sekolah tu besar, ramailah cikgu kan? Jadi seorang cikgu, dia tak boleh tukar-tukar cikgu. Dia tak boleh tukar-tukar. Okey, 2 orang pelajar, seorang cikgu. Kalau sekolah tu ada 30 orang cikgu, 60 orang pelajar ada masalah. Hak Quran pi dekat ni kan?
Hak masalah Quran pergi dekat guru Islam. Kan? Hak yang apa? Yang masalah ABC 3M, membaca, menulis, mengira, menakul. Tiga tu kan? Ada pelajar Melayu kita kan? Macam SNK Secretary ni ada pelajar tu, tapi yang tu dia kategori lain. Masalahnya dia memang masalah pembelajaran, sebab tu kita tak boleh nak pulih. Masalah pembelajaran. Kita belajar ni ABC ni walaupun hari-hari. Tapi dia tentu sebab saya pun saya ambil dari tahun lepas lagi. Dari dia tingkatan 1 sekarang dia tingkatan 2. Saya mengajar dia dalam kelas sejarah. Dan kelas sejarah pun saya ajar. Tapi dah ni kan. Pagi-pagi mai esok lupa. Itu dia kategori masalah pembelajaran. Yang pelajar tadi 7 orang tadi bukan masalah pembelajaran. Kan? Masalah tadilah. Tak ada siapa peduli, kan? Okey? Macam tu. Okay, terima kasih semua. Banyak yang inilah ya. Alhamdulillah program yang baik. Sememangnya ada kerjasama. Ya memang kena macam itulah. Sebab saya apa pun memang saya ingatlah. Mungkin basic pendidikan saya kot kan. Mungkinlah saya rasa macam itulah. Bila saya jadi pengetua ni, saya kena buat apa? Kan? Saya bertanggungjawab semua. Macam itulah. Okey, dan mungkin rezeki saya dapat cikgu-cikgu yang memang begitu committed. Dapat fikir macam tu kan. Jadi syukurlah, syukur banyak-banyak. Macam pembentangan pertama saya dulu, saya cerita sekolah ni dari GP 7.8, SPM 2022, GP 6.10. Dan jadi satu tim yang bagi saya lah seronok lah, seronok. Kan? Okay. Saya pun memang jarang ambil MC. Saya memang jarang. Bukan jarang, MC memang saya tak ambil lah. Memang saya tak ambil. Selama kat sini saya hanya apa tu kena COVID. Itu je lah. Cuti ambil lah. Okay. Link kehadiran ada tadi, ada dah link kehadiran. Sekejap ya, saya tengok kat atas ada link kehadiran. Dah naik ke atas ya. Kalau siapa-siapa yang baru masuk ataupun terkeluar masuk balik, dia dah lepas kat atas. Puan Hamidah, Ya, bertanya boleh share slide ke Puan? nak share slide. Nak share ke mana ni? Maksudnya mereka nak dapatkan slide yang Puan bentang tadi. Macam mana nak share? Saya dah share dengan Puan Hazwani macam ni. Puan Hazwani boleh share? Boleh share. Okey. Sekejap ya. Puan kecil tau, cik kan? Saya dah share dengan Cik Hazwani. Cik share je lah. Okey, boleh. Saya dah share tadi kan? Nanti pihak CDL akan share dalam Google Drive jugalah. Pautan boleh dapat melalui YouTube. Okay, tuan-tuan dan puan tengok dekat YouTube nanti kan? Yang dekat YouTube ada slide. Copy link. Sekejap ya, saya nak copy link ni untuk cikgu-cikgu kat sekolah saya lah. Copy link kat ni. Takut dah terlepas kat atas. Okay, saya nak cerita apa lagi ya? Kalau ada nak tanya, boleh tanya. Kan? Kita ada masa lagi. Tak sampai 1 jam pun. Ceritanya sikit saja, tapi itulah macam saya cakap tadi kan. Bagi saya sungguh bermakna lah. Sungguh bermakna. Ada soalan dari YouTube. Aha. Apakah cabaran dalam usaha cikgu untuk menjayakan semua program ini? Cabaran dia satu saja. Masalah pelajar yang begitu, dia selalu bunting. Itu je cabaran. Kan bila dia bunting, kita tak boleh nak ikut kan. Dia tertinggal banyak lah macam yang tadi saya ceritakan.
dia ponting seminggu datang 2 hari saja. Bila dia datang kan memang dia jumpa ustaz. Kan dia belajar tapi seminggu 2 hari. Lepas tu dia hilang. Jadi kita tak boleh nak selesai. Bagi saya berjaya jugalah. Walaupun dia ponting-ponting tapi dia dah masuk ikut 3 kan. Maksudnya dia otak dia cerdas kan. Walaupun dia tamat. Tapi bila tak ada pemantauan di rumah. Kan bila tak ada pemantauan di rumah sebab dia duduk dengan kakak-kakak. Ayah duduk kat lain, mak duduk kat lain, jadi macam itulah. Kan? Jadi masalah punca dari rumah lah. Tak ada siapa nak pantau dia, suka hati nak pergi sekolah ke tidak. Kan? Itu je lah masalah. Yang lain-lain tu belajar tu dia, sebab kita tengok ada 7, seorang yang macam tu. Kan? Lain-lain tu okey, tengok boleh. Kan? Sampai masuk Quran. Tak ada cabaran apa, itu je. Cabaran dia salah. Itu yang pentingnya. Kan? Okey. Tak ada sangat lah. Macam saya di St. Patrick ni, apa program pun memang saya, apa yang kita buat kan, memang cabaran dia yang tu je, kehadiran. Tapi Alhamdulillah saya mai dulu, mula-mula dulu baru lepas PKP kan. 2021 saya mai awal 2022. Masa tu kehadiran 60%. 60%, 70% saja. Tapi Alhamdulillah sepanjang tahun 2023, 2022 pun dia dah naik-naik sikit kan. 2023 tu ada 3 hari ke 4 hari saya tak ingat. Kehadiran dah pergi jadi 90. Jadi maksudnya setiap hari dia kehadiran 80%, 85, 86, 87 macam tu. Saya memang hari saya tengok tu memang kehadiran tu kalau macam lepas periksa, lepas puasa itu memanglah itu saya tak ambil kira dah. Kira saya cerita yang tahun lepas macam tu. Yang tahun lepas bila masuk bulan 1 kan kita ada puasa kan. Lepas tu kan dah budak masuk SPN jadi tu saya tak ambil kira. Okey, jadi masa bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9 tu macam kan. Kali skala je lah contoh macam kita hari Ahad. Hari Ahad kan, hari Ahad tu kadang-kadang pergi jadi 71%. Kalau Isnin, Selasa, Rabu, tambah hari Rabu tu memanglah. Bagi saya tak semuanya elok lah. Semuanya elok. Kan sepanjang saya dekat sini. Okay. Jadi itu je lah. Yang penting kehadiran. Bila kehadiran boleh selesai, isu disiplin kita boleh selesai kan. Bukan tak ada pelajar gaduh, ada. Gaduh kan. Mungkin tegar, itu normal lah. Jadi ada, cabarannya ada. Tapi kita selesaikan secara bincang dengan fikir. Sebab saya tak kenal semua pelajar, fikir ustaz lama kat sini. Ustaz boleh tahu, ni anak siapa, ni anak siapa. PKM saya pun macam tu, lama kat sini. Jadi boleh kenal ni anak siapa, ni anak ikut berapa. Ni semua. Jadi kan, saya dapat kerjasama yang ni. PK kukuh je baru, kemudian GK 4 orang memang lama kat sini. Ustazah tak ada lama, Ustazah masa pindah kat sini masa PKP. Tapi GK 3 orang lagi memang orang lama ini. Jadi semua dah tahu dah. Kan? Kita beruntung sebab sekolah kecil, jadi tak boleh nak lari ke mana. Kan? Saya pun nak jumpa cikgu senang. Cikgu nak jumpa saya pun senang. Jadi banyak kejayaan. Okey? Itu tak banyak sangatlah kekangan. Ya. Sekolah kami ni tak ada LPS, dulu tak ada LPS. Tapi alhamdulillah sekarang dah ada LPS. Jadi dapat duit pertukaran, banyak boleh buat. Banyak kita upgrade lah. Kita upgrade kan. Kalau orang yang selalu tengok St. Patrick ni Allah tak payah. Tapi alhamdulillah sekarang tak macam tu dah. Kan? Rekod baik-baik je St. Patrick. Segenap segi lah dari depan pintu pagar sampai ke belakang, sampai ke tandas bilik air semualah.
Semua yang baik. Cantik, ceria. Hmm. Okey. Puan, ada Saya satu rasa saya dah lagi. banyak dah cerita tu, kan? Ah, Uh, ada satu lagi, mungkin yang terakhir. Nak mhm. tips untuk menarik minat murid pada Iqra? Boleh. Untuk minat murid minat. Betul. Okey, dia sebenarnya macam ni. Cara ustaz tu lah, cara ustazah tu kan mendekati pelajar tu macam mana. Kan. Kita punya apa ya? Keterampilan kita, cara kita cakap dengan pelajar, bimbing pelajar. Kemudian pelajar ni sebenarnya dia perhati panggil cikgu dia. Sebenarnya dia perhati panggil cikgu dia. Tak kira lah ustaz ke siapa ke. Pelajar kan. Alah, cikgu main. Dia suruh kita main awal. Macam mana? Macam tu lah. Kalau cikgu main awal, insyaAllah tak ada masalah sebenarnya. Kan. Tu cara kita lah. Macam saya kan. Saya contoh saya lah. Sebab saya mula main sekolah ni. Sebab dulu masa lepas subuh memang saya main dah. Saya tolak sampai 6.45. Kalau masa subuh awal kan. 6.45. Jadi 6.45 tu saya dah himpun dah pelajar kat Dewan. Saya suruh dia orang baca. Masa tu saya boleh tahu, okey budak ni tak erti baca. Saya tak bagi bising. Kan hasil daripada tu, itu saya mula masa saya main. Seminggu selepas saya lapor diri kat sini. Memang minggu kedua tu saya dah mula dah. Sampai masa tahun lepas 2022 tu ada lima bintang pun ada yang nilam kan. Yang nilam. Okey. Sebab dia orang boleh baca, yang tak boleh baca ni kita kenal pasti dari situ. Ada yang saya paksa baca tapi tak mau baca, pegang buku pura-pura baca. Dari situ kita boleh tahu, oh dia ni tak erti baca. Tak suruh test pun tahu dah. Tak erti baca. Kan, dia pegang buku pun terbalik. Sebab kita ada peralihan. Kan. Sebab awal-awal mana kita tak kenal lagi budak-budak peralihan kita satu kita tak kenal lagi muka macam mana kan. Jadi macam itulah. Bila saya pengetua mat awal, jadi saya tak cakap, saya tak marah siapa yang main lambat tu. Jadi murid nampak. Kan? Murid nampak. Kan? Jadi kita dululah, kita cikgu dulu. Tunjuk yang elok kan pelajar. Oh pelajar yang jadi elok. Kalau kita sendiri pun, sebab tu saya selalu pesan jangan duk marah budak-budak betul tuli, duk beletiang. Kan? Duk pam-pam-pam. Tak elok macam tu. Sebab kan, menjatuhkan maruah pelajar. Dia mulalah benci kat kita. Macam itulah. Okey. Saya rasa dah banyak dah tu. Dah dekat pukul 4 dah. Okay, yang belum isi link kehadiran boleh je isi. Link kehadiran, link sijil. Link sijil. Copy link. Sekejap saya nak copy link juga. Ada lagi tak nak tanya? Ada lagi tak? Doktor dah sampai mana, doktor? Saya masih di airport lagi, tengah tunggu Masih di flight. airport lagi. Nak fly ke Bintulu sekejap lagi. Okey, saya serah pada doktor balik lah. Betul. Jadi sepanjang Puan bentang tadi saya dengar je lah, saya tak dapat Tak dapat intervene, tengok. saya dengar je. Tapi anyway, sangat bermanfaat dan Alhamdulillah penyertaan hari ini pun sangat memberangsangkan. Kita ada hampir 50 orang tadi di Kuantan tu, almost 500 very good. Jadi saya berterima kasih kepada Puan Hamizah yang menjadi pembentang yang kedua lah dalam sesi CDL-PGP tahun 2024 dan kita harap sesi perkongsian yang kita akan teruskan sampai hujung tahun ini akan disertai oleh tuan-puan semua lebih ramai, sertai lebih bagus dan kita sama-sama dapat manfaat daripada pengalaman yang banyak yang ada pada pengetua dan besar yang akan berkongsi dalam siri-siri CDL-PGP setiap minggu pada hari Rabu bermula jam 3 sampai 4 lah. Kalau
2.30 tu kita dah mula buka dengan setakat itu saja Puan. Terima kasih banyak Puan. Kita mungkin nak ada sesi bergambar dulu Puan. Ya, sudah semestinya. Baik, tu CDL admin kata kalau nak tengok balik sesi ni boleh tengok ke dalam YouTube CDL lah. Kita ada YouTube CDL, tuan-tuan boleh search dalam YouTube tu CDL, akan ada banyak video-video yang telah kita siarkan sebelum ini, semua kita archive dalam bentuk video lah. Baik, Hazwani, kita bergambar dulu sebelum kita tamatkan sesi pada petang. Okey, bolehlah buka kamera. Peserta boleh buka kamera. Ya, buka kamera dulu semua. Rakaman ada dalam YouTube. Ada yang tanya boleh share rakaman. Ada dalam YouTube, akan keluar dalam beberapa hari lagi lah, bukan immediate tapi nanti akan keluar dalam YouTube CDL. Kalau semua dah bersedia, saya ambil peserta pertama dulu. Senyum, 1, 2. Sekali lagi, senyum, 1, 2, 3. 1, 2. Okey, seterusnya 3, 4, 5, 6, 10. Okey. Dah selesai? Dah selesai. Dah. Okey, terima kasih banyak Azwani. Terima kasih lagi sekali Puan Hamidah dan terima kasih semua yang join sesi petang ni. Sekian. Kita jumpa lagi dalam sesi pada minggu yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bye.